Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, pindaan kepada bahagian 1 jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan ini adalah satu langkah yang sudah lama dinantikan, memandangkan kali terakhir kadar ini disemak adalah pada tahun 2002. Perlu juga difahami bahawa pemberian mengikut bilangan orang ini bukan ihsan dari kerajaan pusat, tetapi ianya adalah hak statutori negeri-negeri di bawah perkara 109-1-A Perlembagaan Persekutuan. Umumnya saya menyambut baik kenaikan kadar ini kerana ianya sangat bermakna bagi negeri-negeri berpenduduk kecil untuk menampung kos pengurusan mereka. Namun ada beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian oleh Dewan ini dan juga penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya rujuk buku anggaran perbelanjaan persekutuan bagi tahun 2026 yang telah dibentangkan pada bulan Oktober 2025. Muka surat 61 di bawah maksud tanggungan 12 perbendaharaan. Di situ dinyatakan butiran 010-100 anggaran pemberian mengikut bilangan orang bagi tahun 2025 adalah sebanyak 434.6 juta ringgit. Dan bagi tahun 2026 pula sebanyak 547.56 juta ringgit. Pertama, jumlah yang dianggarkan yang dibentangkan dalam RUU ini telah pun dimasukkan di dalam anggaran perbelanjaan tahun 2026. Maksudnya di sini secara asasnya kita telah pun bersetuju dengan kenaikan kadar ini sewaktu kita meluluskan belanjawan 2026 tahun lalu. Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk memastikan setiap pembayaran yang dibuat yang telah dipersetujui mengikut proses undang-undang yang sepatutnya. Seterusnya saya rujuk pula lampiran E di dalam dokumen yang sama yang mana pada tahun 2024 Sabah menerima 51.59 juta ringgit iaitu kedua tertinggi selepas Selangor, dan jumlah ini mencerminkan bahawa Sabah mempunyai bilangan penduduk kedua tertinggi di Malaysia. Dalam isu bilangan penduduk ini saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Saya rujuk pada dua dokumen, iaitu satu daripada buku anggaran penduduk semasa yang dikeluarkan oleh DOSEM pada bulan Julai 2025 dan satu daripada slide pembentangan oleh MOF 2 minggu yang lalu. Pertama, bilangan penduduk di Sabah adalah berjumlah 3.759 juta pada tahun 2025, manakala bilangan orang berjumlah 4.13 juta. Terdapat penambahan kira-kira 371,000 untuk di Sabah dan pada kadar 4.13 juta itu digunakan bagi mengira jumlah pemberian yang perlu diberikan kepada Sabah. Saya lihat data di Selangor pula yang mana jumlah bilangan penduduk bagi tahun 2025 adalah 7.4 juta, manakala jumlah bilangan orang adalah 6.453 juta orang. Terdapat pengurangan kira-kira 1 juta. Berdasarkan angka yang diberikan, pemberian kepada Selangor dikira pada kadar yang lebih rendah berbanding jumlah penduduk mereka, iaitu berbeza dengan Sabah. Justru saya ingin dapatkan penjelasan. Apakah sebenarnya formula yang digunakan? Apakah faktor-faktor yang diambil kira? Saya difahamkan definisi antara kadar bilangan orang dan kadar bilangan penduduk adalah berbeza, yang mana bilangan yang merujuk kepada jumlah individu secara umum, manakala bilangan penduduk merujuk kepada jumlah orang yang menetap secara sah ataupun tetap di sesebuah kawasan, termasuk warga negara dan bukan warga negara. Jika definisi ini benar, sememangnya kerajaan wajib memberikan penjelasan mengenai formula yang diguna pakai. Tuan Yang di-Pertua, peningkatan kadar dari 15 hingga 42% sememangnya diperlukan khususnya kepada negeri-negeri yang berpenduduk kecil seperti Perlis yang menerima kenaikan setinggi 40.8%. Saya tiada isu dan saya alu-alukan. Dan peningkatan 25% daripada jumlah peruntukan keseluruhan bagi tahun 2026 juga saya alu-alukan. Namun pada masa yang sama, adakah formula satu saiz untuk semua ini benar-benar mencerminkan semangat layanan yang lebih adil seperti yang dinyatakan di dalam huraian RUU ini? Mengapa negeri yang lebih luas seperti Sabah mendapat peratusan kenaikan yang jauh lebih rendah berbanding negeri kecil di Semenanjung? Bagi saya, formula sedia ada ini sangat tidak memihak kepada negeri yang mempunyai wilayah yang luas. Di bawah pindaan ini, bagi baki penduduk melebihi 1.1 juta orang, kadarnya hanyalah RM13 seorang. Ini bermaksud bagi Sabah dengan unjuran populasi 4.160
186,400 orang. Ini bermaksud lebih 2 juta orang di Sabah hanya bernilai RM13 seorang. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, adakah RM13 ini cukup untuk menyelenggara infrastruktur di pedalaman Sabah atau kos logistik untuk menghantar perkhidmatan di Beluran atau di Kinabatangan maupun Kota Belud? Pekan-pekan yang saya sebutkan ini tidak boleh disamakan dengan kos di Shah Alam ataupun Georgetown. Belum lagi disebut harga barang, bahan binaan dan sebagainya yang jauh lebih mahal berbanding Semenanjung. Justru saya ingin mencadangkan agar sudah sampai masanya kerajaan mengambil kira regional weightage dalam formula pemberian ini pada masa hadapan. Ianya perlu mengambil kira keluasan tanah ataupun landmass dan bukannya sekadar bilangan kepala semata-mata. Tuan Yang di-Pertua, mengikut data DOSEM setakat Julai 2025, daripada 3.759 juta penduduk di Sabah, warga negara di Sabah berjumlah 2.72 juta orang atau mewakili 72% daripada penduduk di Sabah. Bukan warga negara pula mewakili 28% atau 1 juta orang. Kadar peratusan bukan warga negara di Sabah ini jauh lebih tinggi berbanding negeri yang paling ramai penduduknya dan paling banyak aktiviti ekonominya iaitu Selangor. Di Selangor daripada 7.4 juta penduduk, 90% atau 6.67 juta penduduknya adalah warga negara, manakala 10% atau 727 ribu penduduknya bukan warga negara. Saya mungkin boleh faham kalau negeri yang aktiviti ekonominya yang rancak seperti Selangor memerlukan ramai warga asing bagi memenuhi permintaan tenaga kerja. Tetapi di Sabah, jumlah bukan warga negara langsung tidak mencerminkan realiti ekonomi kami di Sabah. Mungkin ada yang cakap isu ini bukan isu baru, isu ini isu lama. Ya, tapi sampai bila? Yang kita berada di sini, apa kita buat untuk selesaikan isu ini once and for all? Isu ini bukan saja merugikan Sabah tetapi merugikan kerajaan persekutuan yang perlu membelanjakan kos yang besar setiap tahun seperti kesihatan, keselamatan, infra dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, di kesempatan ini juga saya ingin tegaskan bahawa kenaikan pemberian ini tidak boleh dan tidak akan sekali-kali dijadikan alasan untuk melengah-lengahkan atau mengurangkan tuntutan pemberian khas 40% hak Sabah di bawah perkara 112C dan 112D. Ini adalah dua perkara yang berbeza. RUU ini hak perlembagaan untuk semua negeri dan 40% adalah janji yang masih kekal dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963. Sebagai penutup, saya ingin mencadangkan kepada kerajaan agar pindaan perlu dibuat dengan memasukkan klausa semakan berkala automatik setiap 5 tahun. Kita tidak mahu lagi perkara yang sama berulang, tunggu lagi 24 tahun untuk melihat kadar ini disemak semula. Hak rakyat Sabah dan negeri-negeri lain tidak harus terhakis oleh inflasi. Sekian, terima kasih.